Assalamualaikum. Saya nak menerangkan mengenai tayamum. Tayamum digunakan untuk gantian air wuduk sekiranya anggota wuduk tidak boleh dikenakan air yang menyebabkan kemudaratan ataupun ketiadaan air. Tayamum ialah menyapu seluruh muka dan menyapu kedua belah tangan sehingga siku, dan juga boleh diambil jenis daripada debu-debu tanah ataupun jenis bahan apa saja daripada muka bumi seperti batu, garah bukit dan tanah liat. Niat tayamum ialah sahaja aku bertayamum untuk melakukan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi ambil kedua tapak tangan dan sentuh pada debu tanah dan angkat dan tolak ke tepi, ketuk sebanyak 2-3 kali dan ambil dan sapu ke seluruh muka. Hanya dilakukan sekali sahaja. Dan yang kedua, pastikan tepuk dahulu debu di tangan tersebut dan ambil lagi sekali kedua belah tangan, sentuh kepada debu tersebut, angkat dan tolak ke tepi, ketuk sebanyak 2-3 kali dan tangan kanan terlebih dahulu, ambil tangan kiri, letak di belakang telapak tangan kanan, tarik hingga ke siku, sapu hingga ke siku dan pusingkan tangan kanan anda dan tolak ke hadapan. Pastikan ibu jari bertemu ibu jari. Dan dilakukan juga kepada tangan kiri. Angkat tangan kiri dan letakkan telapak tangan kanan di belakang telapak tangan kiri dan tarik sehingga ke siku, sapu ke siku. Pusingkan tangan kiri anda dan tolak ke hadapan. Pastikan ibu jari dan ibu jari bertemu. Dan pastikan celah-celah jari terkena debuan. Terima kasih. Saya Amar Haziq. Jadi hari ni saya nak share sikit tentang wuduk ni. Kenapa saya nak share sikit benda ni adalah kerana ramai orang mengambil sambil lewa tentang rukun wuduk ni. Pentingnya wuduk ni nak dijadikan cerita. Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi dia masuk ke syurga dan dia mendengar satu tapak kaki di hadapannya, iaitu siapa? Bilal bin Rabah. Keesokan harinya Nabi Muhammad SAW ni bertanyakan kepada Bilal bin Rabah, apakah amalan kamu dari kamu starting masuk Islam sampailah ke hari yang tersebut. Jadi Bilal bin Rabah pun tak tahu apa amalan yang terbesar yang pernah dibuat. Cuma dia kata apa? Dia mengamalkan, dia mengambil wuduk itu dengan sebaik-baik mungkin. Maksudnya kat sini adalah nak dijadikan cerita betapa besarnya pahala mengambil wuduk dengan sebaik mungkin, dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna. Jadi itulah yang saya nak beritahu kepada semua. Wuduk ini adalah satu keistimewaan yang luar biasa, yang orang sekadar nampak itu sekadar biasa. Jadi sebagai umat Islam, kita perlu tahu apa itu wuduk. Wuduk adalah dari segi bahasa kebaikan dan kebersihan, manakala dari segi istilah penggunaan air yang suci pada anggota tertentu, iaitu yang pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua-dua belah tangan sehingga siku, ketiga menyapu kepala, dan yang terakhir membasuh kedua-dua belah kaki. Dan dimulai dengan niat. Jadi setiap individu yang mahu berwuduk mesti wajib tahu cara berwuduk. Kenapa wajib tahu? Kerana jika kita tidak tahu cara berwuduk ataupun rukun-rukunnya ataupun ikut flow-nya, maka tidak sahlah solat kita. Itu yang penting. Dan wuduk ini ada perkara yang wajib dan ada yang perkara yang sunat. Jadi
wabarakatuh. Saya nak menjelaskan mengenai solat sunat jenazah. Solat sunat jenazah hukumnya fardu kifayah, sunat dan dilakukan oleh orang Muslim untuk mendoakan dan memohon ampun untuk si mati yang dilakukan secara berjemaah. Boleh juga dilakukan solat sunat jenazah ghaib, tetapi pasti memaklukan mesti tahu jenazah tersebut telah pun dikafankan, dan solat jenazah ni dilakukan sebelum pengebumian dan selepas dikafankan. Terdapat banyak faedah dalam melakukan solat jenazah ini. Jadi marilah kita meraihkan solat sunat jenazah yang digalakkan oleh Islam. Jenazah lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati imama atau makmuma lillahi ta'ala. Jenazah perempuan. Usalli ala hadzal mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati imama atau makmuma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Jenazah lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Jenazah perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahu Akbar. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menyampaikan sedikit tentang ujian dalam kehidupan. Okey. Ujian dalam kehidupan ni bukanlah perkara yang baru dalam kehidupan kita. Dah jadi normal sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi adakah seseorang itu dapat mengharungi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Kalau hidup kita ni, kita nak sesuatu, betul tak? Jadi apa yang kita nak betul-betul kita nak. Tapi kalau kita tak dapat, kita akan rasa marah. Nampak tak ujian kat situ? Kadang-kadang saya ni tertanya dekat diri saya, kenapa orang buat saya macam ni? Kenapa situasi saya ujiannya besar? Kenapa bukan orang lain? Sebenarnya ada je orang lain, dugaan diorang lebih besar, lebih banyak sebenarnya. Okey. Contohnya diorang dapat jodoh lambat, diorang tak dapat anak, diorang ataupun anak lambat kan, ataupun gagal pernikahan besar, ataupun yang sekarang ni kita lihat di Palestin, diorang tak dapat makan, minum, berperang. Jadi
kita ni, ujian kita ni bagi saya masih lagi dalam keadaan okey, masih dapat kontrol lah, orang panggil dapat kontrol. Nak itu baru kita bandingkan dengan orang-orang yang sedang berperang untuk memerangi musuh-musuh Allah. Kalau kita nak bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, lagi besar ujiannya. Dia dicaci, dia dimaki, dibaling batu semasa solat, dia diejek masa berdakwah. Nampak tak banyak ujian dia. Tapi Rasulullah SAW ni, adakah dia dendam? Adakah dia akan rasa marah? Adakah dia akan macam okey, kita buat balik, kita balas balik? Tak ada. Dia bersangka baik. Sebab apa? Ada satu cerita ni, iaitu masa Nabi Muhammad ni dihalau di kemah, dan baju dia dikoyak. Ni Nabi Muhammad ni, kalau saya baju koyak orang tak kisah. Ni Nabi Muhammad, kalau baju koyak, siapa tak marah kan? Kita punya idola kita tu. Okay. So Nabi Muhammad ni ada satu gadis yang datang, lawa, cantik, sempurna. Siapakah itu? Iaitu anak sulung Nabi Muhammad SAW, iaitu nama dia Zainab. Dia tanya kepada ayah dia, ayah, siapa yang tergamak buat ayah macam ni? Siapa yang buat ayah sampai dia balik tu ibarat macam tuhuyung hayang badan dia. Okay. Jadi Nabi Muhammad cakap apa? Nabi Muhammad cakap macam ni, janganlah kamu lihat orang itu pada hari ini, sebab sesungguhnya Islam akan datang dekat setiap orang. Tak kisahlah dia dekat kampung ke, dekat bandar ke, dekat mana-mana dia akan datang. Nampak tak sifat Nabi Muhammad tu? Baiknya dia tak cakap pun orang tu buat saya, orang ni buat saya. Dia tak ada cakap. Nampak tak bersangka baiknya Nabi Muhammad tu, betapa mulianya Nabi Muhammad terhadap orang, untuk orang lain. Jadi kenapa Nabi Muhammad berbuat sedemikian, iaitu bersangka baikan dengan orang kan? Dia bukan nak orang terima dia, bukan nak terima diri dia ni sebab dia baik ke apa ke, bukan. Tapi dia nak semua orang masuk syurga, umat dia ni masuk syurga, bahagia masuk syurga. Nampak tak betapa mulianya darjat Nabi ni? Sebab tu Allah sayang Nabi ni, iaitu kekasih Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kat sini kalau nak dibandingkan kesusahan kita dengan Nabi, apalah sangat. Kalau nak dibandingkan tangisan Nabi dengan kita, apalah sangat. Nabi tu menangis kerana umat dia nak masuk syurga ni. Nabi Muhammad dah nak meninggal ni, dia cakap lagi, dia berdoa lagi bahawa agar umat Islam ni, umat-umat dia ni masuk ke syurga. Nampak tak betapa besarnya keistimewaan ada pada Nabi Muhammad. Tapi kita, bila ujian datang, apabila macam peperiksaan kita gagal, kita accident, kita dah rasa mengeluh, kita hilang sesuatu, kita rasa macam dah hidup kita dah tak bermakna. Bukan. Okay. Bagi itu adalah perkara yang biasa, dan kenapa buat macam tu adalah Allah rindu kita. Allah nak kita, Allah nak rintihan seorang hambanya. Sebab tu Allah uji. Bila makin banyak Allah uji, banyaklah Allah sayang terhadap kita. Okay. Jadi ujian ini berlaku apabila nampak tak? Ujian ini berlaku. Okay. So ujian ini berlaku, kita perlu bersangka baik. Kalau kita bersangka buruk, buruklah jadinya kepada diri kita. Okay. Maksudnya kadang-kadang kemusnahan kehidupan kita ni, kita bersangka buruk pada mak ayah, bersangka buruk pada kawan, anak-anak, suami. Dan kemuncak kemusnahan yang betul-betul seseorang tu adalah bila dia bersangka buruk dengan Allah. Macam contoh, dia cakap solat ini bebanan yang sangat-sangat penat lah, apalah. Lepas tu apa lagi, Al-Quran membuang masa. Nampak tak? Itu adalah dia bersangka buruk dengan Allah, sehingga kan dia cakap begitu. Jadi kemuncak seseorang itu akan musnah dalam kehidupan dia. Jadi masa tu maybe hati dia dah hitam, hati dia dah gelap. Nabi Muhammad SAW mengajar kita, kalau kita rasa susah, kalau kita rasa sedih, dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan dengan mencari jalan sabar dan mencari jalan
solat. Nak dijadikan cerita, saya juga mempunyai ujian yang sangat-sangat besar. Dulu saya fikir macam tu juga, Allah tak sayang saya ke, ibu bapa saya ni, itu, ini. Saya belajar tak rajin. Dulu saya memang tak pandai. Tapi bila saya semakin matang, kita tahu benda tu salah apa yang kita buat, dan kita perbetulkan. Kita buat solat taubat, solat sunat, kita ikut perintah yang Allah telah berikan. Dan ujian tu kita kena reda, kita kena hadap benda tu dengan seikhlas hati kita, dan kita perlu positifkan diri kita. Jadi apabila berlaku macam tu, insya-Allah hasilnya akan berjaya. Dan alhamdulillah sekarang ni pun saya dalam keadaan yang berjaya lah. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sebab dapat banggakan family. Alhamdulillah. Dan ujian ni datang dekat semua orang berbeza-beza, tak sama. Contohnya putus cinta, dia ibarat kalau seorang lelaki tu bagi dia hidup dah tak bermakna bagi dia. Tanpa kamu saya mati. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kalau korang fikir balik, kalau korang cakap macam tu, akan jadi tak seterusnya? Nampak tak? Ujian ni kita perlu bersangka baik. Maybe putus cinta disebabkan mak ayah tidak ada restu mak ayah, ataupun tidak persefahaman, ataupun maybe yang seterusnya yang kamu jumpa penggantinya adalah yang terbaik. Allah itu tahu apa yang terbaik. Saya pernah baca, Allah ni akan berikan everything yang terbaik pada waktu yang terbaik. Maksudnya ujian yang kita hadap ni, kita perlu hadap dengan seikhlas hati kita. Kita kena reda. Dan sebab apa? Hasil yang terbaik itu akan datang yang terbaik. Sebab Allah tahu Allah tahu tepat pada masanya Allah akan bagi, dia akan bagi. Jadi kita perlu bersabar itu penting. Ujian ini perlu bersabar. Okay, saya pernah baca satu benda ni yang bagi saya membuatkan diri saya kuat, dan saya nak share dekat korang semua adalah, jika kamu rasa kecewa, pandanglah ke sungai. Kerana apa? Airnya tetap mengalir walaupun banyak batu menghalangnya. Dan jika kamu berasa sedih, lihatlah ke langit, kerana kamu akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama kamu. Itulah ayat yang saya rasa memberi saya semangat, memberikan saya positif dalam hidup saya. Jika ada satu benda yang datang kat saya, macam ada ujian datang kat saya lah, banyak ujian datang kat saya, bertubi-tubi ada. Jadi saya ingat pada quotes itu, serta kita buat solat taubat semua tu, InsyaAllah kita akan Mesti ramai yang tertanya, kenapa ujian ni datang dekat aku? Bukan sekali tapi bertubi-tubi. Okay? Maksudnya datang tu serentak. Bisnes merosot, lepas tu tak dapat kepercayaan orang, lepas tu ada masalah keluarga. Maksudnya bertubi-tubi. Jawapannya mudah je. Apa sahaja yang berlaku dekat kita dan Allah timpakan, jika ianya menyebabkan kita semakin baik dengan Allah, itu adalah yang terbaik. Maka berdoalah, selalulah berdoa, kerana Allah itu maha mendengar. Saya nak share sikit doa ujian lah dalam, kalau kita ditimpa musibah. Saya tak ingat kalau dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi saya harap kamu semua mengamalkannya, dan insya-Allah